Okey. Boleh dengar jelas. Kuat sangat ke tak? Ngam sedang-sedang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Wabihi nasta'in. Dan dengannya kita semua mohon pertolongan. Ala umuri dunia waddin, dalam urusan dunia dan urusan agama. Wassalatu wassalam ala rasulihil amin. Salawat dan salam ke atas Rasul yang jujur, Rasul yang amanah, Rasul yang bergelar Al-Amin. Tak lain dan tak bukan, Rasul yang dimaksudkan ialah Sayyiduna, penghulu kita, Habibuna, kekasih kita, Syafi'una, yang memberi syafaat kepada kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan begitu juga ke atas keluarga baginda dan para sahabatnya sekalian. Amma ba'd. Adapun yang demikian itu, ayyuhal mu'minun, wahai sekalian orang yang beriman, yang ada di di apa ni? Keluar. Ni kira apa ni? Surau Mata. Pusat Tarbiyah Dakwah Mahmudiyah. Pada malam ini adalah orang-orang yang beriman. Apa tanda orang beriman? Yang wajahnya berseri-seri dan bercahaya. Ni saya tengok tuan-tuan ni, silau mata saya. Tak boleh nak tengok. Tu yang pakai spek tu. Semua wajah terpancar cahaya. Kan? Ada orang kata, Ustaz, saya ni gelap Ustaz. Mana-mana dia Ustaz kata bercahaya lah, berseri lah. Ya? Nabi kata, aku mengenali umatku di hari akhirat nanti. Walaupun manusia ramai, bukan setakat manusia sahaja di pada mahsyar nanti, binatang pun berhimpun di pada mahsyar. Tapi Nabi kata, aku boleh kenal umat aku. Ya, macam mana cara Nabi kenal? Min atharis sujud, kesan daripada sujud. Min atharil wudu, kesan daripada wudu. Menyebabkan wajah umat Nabi Muhammad berseri dan bercahaya. Jadi sebenarnya makeup kita tu wudu je. Tak payah pakai Fair and Lovely. Saya dulu masa zaman sekolah, kawan saya pakai Fair and Lovely, lelaki. Kan? Dia nak bagi cerah, dia gelap sikit, dia nak bagi cerah, dia pun Fair and Lovely. Tapi muka je putih, tengkung hitam. Dah macam teh cicak pula. Jadi tak payahlah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, yakni dengan mengerjakan kitab perintahnya dan meninggalkan apa yang ditegahnya. Usikum wa iyaya bittaqwallah, saya berpesan kepada semua dan berpesan kepada diri sendiri, mohon kita sama-sama bertakwa kepada Allah. Faqad fazal muttaqun, bahawa sesungguhnya berjayalah orang yang bertakwa. Berjayalah hidupnya di dunia, berjayalah hidupnya di akhirat, dan tidak dicampurkan dia ke dalam api neraka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Syukur kepada Allah, terima kasih Allah kerana mengizinkan pertemuan kita pada malam ini. Sekali lagi, apa nama tadi? Pusat Tarbiyah Dakwah Mahmudiyah. Masya Allah, panjang namanya. Singkatannya apa? PTDM. Syukur kerana Allah izinkan berada di PTDM. Saya kali yang kedua. Kali pertama tu saya pun tak ingat tahun bila, tapi masa tu kecil je tempat kan. Tapi sekarang ni bapaknya besar, 8 tingkat. 8 tingkat kan? 3 je kan. Nampak dah macam bangunan, apa dia panggil, bangunan yang tempat silang dun tu
Kan dah besar dah tempat ni, alhamdulillah. Maknanya berkat. Bila sebut berkat, apa makna berkat? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Ya, bertambah lagi bangunan, bertambah lagi macam-macam nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila ada keberkatan. Itulah yang kita kejar dan kita cari dalam hidup ini, ialah berkat namanya. Ustaz, macam mana daripada seorang isteri tambah seorang lagi? Tu kira berkat ke macam mana tu? Lebih kurang lah. Jadi kalau tuan-tuan masih ada seorang, belum berkat lagi. Kena tambah 2 baru berkat. Macam ibu-ibu, setuju tak? Awal-awal lagi ustaz ni dah buat hair dah ni, tak balik kan ustaz ni. Saya nak balik dah besok. Janganlah halang saya. Dah 3 hari, dah masuk hari keempat dah. Dekat duyung ni. Jenuh mencari, tak ada jumpa pun duyung. Ingat nak jumpa juga duyung. Baik, alhamdulillah pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, ayah ibu sekalian, terlupa nak sebut terima kasih tuan guru kita Ustaz Sudin bin Noh. Semalam saya sebut dekat surau, namanya pendek je, Sudin bin Noh. Nama anaknya panjang sikit. Apa nama anaknya semalam? Ahmad Irsyaduddin Hamzah. Panjang pula nama anak, 3 patah. Nama bapaknya Sudin. Sudin, Sudin. Cerita Piramli kan. Baik, terima kasih kepada tuan guru kita Ustaz Sudin. Seterusnya timbalan pengerusi Tuan Haji apa tadi, lupa dah. Syahidin. Dekat-dekat Din juga. Seterusnya kepada semua ahli jawatan kuasa, pemimpin masyarakat, tuan dan perempuan, ayah ibu sekalian, pakcik makcik, pak haji, mak haji, abang kakak, yuk yung, adik-adik, kawan-kawan, muslimin dan muslimat, dan yang kita sayangi lagi kita kasihi, iaitu anak-anak tahfiz kita. Selalunya kalau saya pergi mana-mana, pelajar tahfiz ni serba putih, tapi sini lain macam sikit, hitam pula, macam janji pula kita. Biasanya kalau dalam hadis diceritakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pakai hitam ni waktu perang. Ni kira nak pergi perang belaka ni. Nabi Muhammad pakai serba hitam ketika perang. Malah disebutkan Imamatus Sauda, serbannya pun hitam. Kalau pakai baju hitam, serban hitam tu betul-betul nak pergi perang tu. Nasib baik demo ni serban putih, tak jadi perang, genjatan senjata. Baik, jadi ayah ibu yang dikasihi sekalian, kita dengar berita sedih tadi, salah seorang daripada tuan guru kita kembali ke rahmatullah. Jadi kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya kita semua daripada Allah, wa inna ilaihi, dan kepadanya, yakni kepada Allah, raji'un, semua akan kembali. Walaupun kita ni sekarang hidup, tapi satu hari nanti kita pun akan kembali, kita pun akan mati juga. Cuma masanya tak tahu bila. Tarikh lahir tahu. Kalau tanya semua orang, tahu tak tarikh lahir? Ingat tak tarikh lahir? Ingat, dalam surat beranak ada tulis. Tapi ada tak tulis dalam surat beranak kita tarikh mati? Siapa sini surat lahir dia, tarikh lahir, surat beranak dia ada tulis tarikh mati? Kalau ada kan senang. Lagi 3 tahun tengok, dekat nak mati dah. Masa tu barulah berubah jadi baik. Kan? Kalau sekarang ni lambat lagi, nakal-nakal sikit pun tak apalah. Kan? Sempatlah kita bertaubat. Tapi yang namanya mati itu dirahsiakan bilakah waktunya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah kata iza jaa ajaluhum. Bila dah sampai ajal, bila dah sampai masanya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dia tak lewat walau sesaat, dia tak cepat walau sesaat. Maknanya on time. Bila dah sampai masanya, mati. Kadang-kadang masa dengar kuliah, mati. Apa tanda orang mati masa dengar kuliah?
matanya pejam. Jadi siapa yang dengar kuliah malam ni mata pejam, itu tanda kematian. Jaga-jaga. Tambah-tambah yang bersandur, lagi cepat mati biasanya. Sandur kat dinding, dia mudah pejam, itu tanda belum mati lagi. Jadi tuan-tuan, ayah ibu yang kasih sekalian, bila sebut cerita tentang mati ni, boleh nyeruk tak? Boleh lari tak? Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana sahaja kamu menyeruk, sekalipun berada di sebalik tembok yang kukuh lagi tinggi, kematian pasti mendapatkan kamu. Mati tetap mati. Ada dengar tak satu lagu? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Pernah dengar tak lagu ni? Lagi sekali kita ulang. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Sedap tak saya nyanyi? Sedap? Terima kasih, pandai ambil hati. Yang tempat lain tak pandai ambil hati. Bila saya nyanyi je, dia kata ustaz nyanyi sedap. Kalau tak nyanyi, lagi sedap. Puasam tu. Baik, jadi ayah ibu yang dikasihi sekalian, kita ucapkan salam takziah kepada keluarga Allahyarham Tuan Guru kita yang telah kembali ke rahmatullah. Tadi Ustaz Sudin kata, kalau ada kesempatan, pergilah ziarah. Kalau tak sempat malam ni, nanti dah lepas ke bumi pun boleh ziarah. Ziarah kubur. Bila kita pergi ziarah kubur, bagi salam. Itu adab dia. Assalamualaikum ya ahlad diyar, antumus sabiqun wa nahnu insya'allahu bikum lalahiqun, nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ada bagi salam tak kalau pergi kubur? Ustaz, kami tak bagi salam, takut. Takut nanti orang dalam kubur tu jawab macam mana. Ustaz Sudin lagi awal lari. Ingat Ustaz berani sangat. Nasib baik kita tak dengar. Sebab itu kita pernah dengar ada Tok Guru kata 3 jenis salam. Yang pertama wajib dijawab, yang kedua salam yang tak wajib dijawab, yang ketiga salam yang kita tak nak dengar dijawab. Okey, salam yang pertama wajib dijawab, iaitu bila bertemu, Assalamualaikum. Dengar tak? Orang yang bagi salam tu kita dengar tak? Nampak tak? Wajib jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian salam yang tak wajib dijawab. Siapa tahu masa bila? Dah tahu dah. Siapa nama lupa dah? Syafiq tengok Syafiq bandar dia. Waktu imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Jemaah jangan jawab pula. Waalaikumsalam. Batal semayang. Imam bagi salam belah kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Jemaah belah kiri pula jawab, Waalaikumsalam. Habis semua batal. Tak wajib dijawab. Dan yang ketiga, salam yang kita tak nak dengar dijawab, iaitulah salam ketika menziarahi kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Semoga kalian selamat wahai penghuni kubur. Ataupun boleh sebut Assalamualaikum ya ahlal kubur, antumus sabiqun. Orang Melaka cakap macam ni, orang Perak cakap koma. Koma tu maksudnya kamu semua. Orang Melaka cakap apa? You all. Orang Melaka cakap orang putih. You all semua dah meninggal, dah mati. Antumus sabiqun wa nahnu, dan kami insyaallah lalahiqun, tak lama lagi kita jumpa lah. Itu maksudnya. You all dah pergi, dah meninggal, tak lama lagi kami pun meninggal juga. Nanti kita jumpa lah. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Sama-samalah kita berdoa supaya kita semua diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud afiat? Kata ulama, bila kita tanya khabar, apa khabar? Kalau orang Perak cakap apa khabar? Orang Melaka cakap apa? La habau. La habau tu sebenarnya saya dengar lah ada orang Melaka yang cerita. Dia bukan mencarut, dia bukan maki orang. La habau.
La maksudnya tak ada dengar berita pun. La tak ada. Bahasa Arab. La habau. Khabar. Tak ada dengar khabar berita pun. Tu yang jumpa-jumpa. La habau. Tu belum lahanat lagi. Baru la habau. Tak ada dengar khabar berita pun. Tu dia tanya, apa khabar sebenarnya? La habau tu. Kita ingat orang Melaka mencarut, maki orang. Tapi sebenarnya cakap Arab tu. La habau. Apa saya nak cakap tadi? Saya lupa dah. Semoga kamu sihat dan afiat. Sihat wal afiat. Apa maksud sihat? Sihat maknanya luar. Luaran, sihat. Afiat, dalaman. Sebab itu kita kena sihat luar dan dalam. Jadi berkaitlah dengan cerita malam ini. Ni belum masuk tajuk lagi ni tau. Ni baru mukadimah. Macam mana nak sihat luaran dan dalaman? Tak lain dan tak bukan ialah dengan jalan solat. Barulah luar dan dalam kita sihat. Jadi habis dah mukadimah. Baru nak start ceramah. Semua dah sedia dah? InsyaAllah ceramah Isra' Mi'raj kita pada malam ni lebih kurang 2 jam. 8.30, 9.30, 10.30. Boleh? 10.30? Alah, dah tahu jawapan dah. Jangan buat lagi. Saya baru nak sebut. Boleh belah. Sampai pukul 9 insyaAllah. Boleh? Maksimum kita sampai pukul 9. Kalau terlajak sikit boleh tak? Sikit. Macam semalam dekat surau tu. Saya kata pukul 9 berhenti. Lalas 9.30. Terlajak. Bukan sikit, banyak. Jadi malam ni kalau terlajak sikit boleh? InsyaAllah Cuma nak pastikan, ada makan tak lepas ceramah? Ada makan ke tak ada? Tanya Timbalan Pengurusi, ada makan tak? Ada? Ada ke tak ada? Nampaknya Timbalan Pengurusi pun tak confident. Ada makan ke tak? Saya nak tanya tu bukan apa, nak pastikan. Kalau ada makan, saya nak bagi tahu acara kemuncaknya makan. Ceramah ni selingan aja. Jadi kalau makan tu pula, nak tanya dah hidang ke belum? Sebab Nabi kata kalau makanan terhidang, solat pun ditangguhkan. Pasal apa? Dah lapuk. Tengok makanan pula terhidang, tak khusyuk nanti solat. Jadi kalau dah hidang, kita makan dulu. Baik, jadi ayah ibu yang dikasihi sekalian. Okey. Ni baru nak start. Tadi tak start lagi. Mukadimah. Bercerita tentang solat. Bila sebut solat, anugerah solat ni kita dapat masa peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi sebenarnya, kata ulama, sebelum-sebelum tu lagi, para Nabi dan Rasul ni dah solat dah. Cuma cara solatnya ataupun bilangan solatnya tak samalah macam yang kita amalkan sekarang. Sebelum-sebelum ni, dikatakan para Nabi dan Rasul solat. Jadi amalan solat ni sebenarnya dah lama dah. Begitu juga dengan amalan puasa. Sebab itu nanti bila kita dengar ceramah tentang puasa, difardukan puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti mana telah difardukan ke atas umat terdahulu daripada kamu. Maknanya amalan puasa pun dah lama dah. Cuma dia punya syariat dia tu, bilangan solat dia, cara solat dia, ada berbeza sedikit dengan Nabi dan Rasul yang terdahulu. Saya ambil sikit jelah contoh. Umat Nabi Musa AS solat pada setiap hari Sabtu. Umat Nabi Musa AS, Bani Israel, ataupun dikenali dengan hari Sabat dia panggil. Hari Sabat ialah hari mulia bagi orang Yahudi. Hari Ahad, hari mulia bagi orang Kristian ataupun Nasrani. Hari mulia bagi kita orang Islam ialah hari Jumu'ah. Sebenarnya kalau ikut sebutan ialah Yaumul Jumu'ah. Kita orang Melayu sebut Jemaat. Hari Jemaat. Orang Melaka sebut macam ni, Jemaat. Bunyi macam orang putih sikit. Yaumul Jumu'ah. Apa maksud Jumu'ah? Jumu'ah artinya hari berkumpul. Kalau ikutkan Yaumul Ahad, hari pertama dalam Islam. Sebenarnya hari pertama, maksudnya hari pertama bekerja. Yaumul Ahad.
hari Ahad. Tapi ada negeri dalam Malaysia ni yang cuti hari Jumaat dengan Sabtu. Hari Ahad start kerja. Itu kalau ikutkan macam itulah kaedahnya. Dalam Islam, Jumaat dengan Sabtu ataupun Jumaat lah cuti. Tapi Yaumul Ahad hari pertama, Yaumul Itsnain hari kedua, Yaumul Thulatha hari ketiga, Yaumul Arbi'ah hari keempat, Yaumul Khamis hari kelima. Tapi bila sampai hari keenam, dia tak sebut hari keenam. Dia sebut Yaumul Jumu'ah, hari berkumpul. Jadi kita sekarang ni hari apa ni? Hari ni hari apa? Hari ni hari Jumaat. Bila masa pula hari ni hari Jumaat Ustaz? Ustaz ni pening. Mabuk ketum mabuk. Kan berpindah hari dalam Islam berlaku pada waktu Maghrib. Sebelum Maghrib tadi Khamis. Tapi bila dah masuk Maghrib, dah Jumaat dah. Kita sekarang ni berada pada hari Jumaat. Pernah tengok tak ada rancangan TV dekat Astro Oasis? Tajuk dia TMJ. Siapa tahu rancangan tu? Malam. Syafiq ni semua dia tahu ya. Tazkirah malam Jumaat. TMJ. Ada tengok tak? Tak tengok. Tak ada Astro. Alamak. Maknanya pencetus Umar dulu pun tak tengok lah. Sebab tu ada seorang pengerusi majlis lah masa tu. Dia jemput saya. Kan? Dia pun dah baca biodata semua. Dipersilakan kepada penceramah kita. Puyuk. Saya pun tengok Haji tu atas bawah kan. Dia sebut puyuk. Dia kata Haji ejek saya kan. Tak ada lah. Ni dalam kertas ni tulis. Penceramah puyuk. Saya pun kata Haji bukan puyuk. P-U-Yuk. Dia kena sebut P-U-Yuk. Macam tu cara dia. Apa benda ni? P-U ni apa benda? P-U-Yuk ni apa benda dia? Itu nama lah tu. Gelar saya dalam program pencetus Umar. Haji tak tengok ke? Ya Allah, saya tak tengok. Macam apa tu? Sampai macam tu sekali. Pak Haji. Saya pun tanya, Pak Haji tengok rancangan apa? Saya tengok Kilauan Man. Saya tak main PPU ni kata. Rupanya dia tengok rancangan menyanyi. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Dalam rancangan TMJ, Tazkirah Malam Jumaat, dia punya pengacara dia akan tanya kepada audiens. Malam Jumaat buat apa? Audien jawab apa? Dengar tazkirah. Okey, saya nak test. Malam ni. Boleh tak? Boleh Sporting kita tanya. Malam Jumaat buat apa? Tak semua jawab Malih jawab malih Melayu Ustaz. Lagi sekali tolonglah. Masuk dalam televisyen ni. Ini live ni online sampai Israel tengok. Bagilah Israel tengok. Dia pun takut sikit. Okey, lagi sekali. Malam Jumaat buat apa? Apalah Israel dengar terkentut dia. Kalau boleh kuat lagi. Malam Jumaat buat apa? Lagi sekali. Malam Jumaat buat apa? Itulah Tapi baru ni ada satu tempat saya ceramah. Kan? Saya pun tanya, malam Jumaat buat apa? Ada seorang budak muda jawab, tak tahu nak buat apa, belum kahwin. Itu pula jawabnya. Tak tahu nak buat apa, belum kahwin. Dia ingat malam Jumaat orang dah kahwin, dia yang tahu. Jadi pakcik-pakcik senyum je, malam Jumaat, malam ni Ustaz, jangan lambat. Ceramah kena berhenti awal. Pakcik pun suka tengok malam Jumaat. Baik, kat mana cerita kita tadi Cerita malam Jumaat pula. Kat mana? Siapa ingat saya cerita apa tadi? Solat. Kan? Hari Sabtu kaum Nabi Musa AS solat. Saya tak ingat berapa kali dia solat. Tapi hari Sabtu je kalau ikutkan. Maknanya seminggu sekali dia solat. Itu pun ramai yang ponteng. Seminggu sekali solat, ponteng. Kenapa Allah uji kepada umat Nabi Musa AS, walaupun solat hanya seminggu sekali, tapi hari itu banyak ikan. Sebab apa? Sebab umat Nabi Musa yang duduk di pesisiran pantai.
Mereka ni kebanyakannya duduk di pesisiran pantai. Maknanya nelayan, Bani Israel kan. Mereka duduk di pesisiran pantai, kebanyakannya bekerja sebagai nelayan. Hari tu ikan banyak. Padahal hari tu mereka kena solat. Jadi saya bayangkan gambarnya masjidnya tepi laut lah kot. Ataupun tepi sungai ke, dia punya masjid dia ataupun surau dia. Dekat Melaka ni ada tak masjid terapung? Masjid tepi laut, ada tak? Ada kan? Dekat mana? Selat. Masjid Selat. Yang dekat masjid tanah. Bukan? Oh, masjid Selat masjid terapung. Tepi laut. Masya Allah. Sama. Macam dekat Perak. Nak ngaburkan, saya duduk di Perak. Nama tempat tu Bagan Datuk. Pernah dengar tak? Pernah dengar tak nama tempat Bagan Datuk dekat Perak? Saya dengar orang di Perak tu yang duduk di Bagan Datuk tu kahwin dengan orang Melaka. Saya dengar macam tu lah. Pernah dengar tak? Orang di Bagan Datuk tu kahwin dengan orang Melaka. Orang masjid tanah katanya. Rasanya tuan-tuan boleh tahu lah kot siapa orang. Tadi dah ada yang sebut dah TPM. Saya orang Bagan Datuk tapi bukan orang TPM. Sebut siap-siap takut Ustaz Sudin marah lah. Tempat orang PES kita ngaku lah orang PES. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana cerita ni? Lupa pula dah. Tepi laut masjidnya. Nanti kalau orang Melaka nak datang ke Bagan Datuk, nak datang ke Perak, dah jemu dah berjalan dalam Melaka ni, habis semua tempat dah pergi, datanglah ke Perak. Bagan Datuk, saya jadi tour guide. Tapi mahal sikit dia punya bayar. PUU tour guide ni. Jadi saya bawa lah ke masjid terapung. Besar masjidnya. Besar now. Orang Perak kata besar berbenar. Orang KL kata besar gila. Orang Kedah kata besar nak mampui. Orang Kelantan kata besar dah. Kan? Orang Johor kata besar dia ada kalau orang Johor. Saya cakap ada ujung dia. Jadi besar masjid dia. Kan? Ibaratnya gitulah. Kaum Nabi Musa AS, masjid-masjid, surau-surau dia, tepi pantai. Sambil-sambil solat, nampak ikan melompat-lompat. Bukan kata ikan, sotong melompat, ketam melompat. Jadi solat pun dah tak khusyuk. Pendek ceritanya, ramai yang ponting solat, pergi menangkap ikan, pergi memancing, pergi memukat, pergi menjala. Jadi dah tak ramai orang yang solat. Pendekkan lagi ceritanya, apa jadi kepada kaum Nabi Musa AS, apa jadi kepada Bani Israel yang engkar perintah Allah supaya solat ni, apa jadi? Maka jadilah mereka qiradatan khasi'in. Apa maksud qiradatan? Kalau bahasa Arab, qiradatan apa maknanya? Jadi monyet. Ada ulama kata sama ada mereka bertukar fizikalnya jadi monyet, memang betul-betul jadi monyet, ataupun perangai mereka bertukar jadi monyet. Jadi siapa yang tergedik-gedik, terkinja-kinja time solat, orang solat dia tak solat, dia pergi ponteng solat, adik-beradik monyet. Jadi sebab itu kita jangan sekali-kali tinggalkan solat. Maka itulah yang terjadi. Baik, pendekkan lagi ceritanya. Masa kita tinggal 20 minit. Sebab saya biasa ceramah Isra Mi'raj 7 siri. Jadi ini siri pertama, saya kena datang lagi 6 siri. Boleh? Minggu depan datang lagi, boleh? Boleh? Belah. Ustaz Sudin kata, aku dah nak pergi umrah ni, nak pergi Mesir lagi. Ustaz Iyub pula nak datang sini. Baik, aku panggil Ustaz Abdullah Khairi. Saya baru ni forum dengan Ustaz Abdullah Khairi. Berapa kali kena jekah. Jadi standby lah tuan-tuan. Ustaz Abdullah Khairi ni tengah-tengah dia ceramah, dia cakap, woi! Tengah-tengah dia ceramah, dia jekah orang. Ada seorang makcik dia yang cerita pengalaman dia. Aku ceramah-ceramah, aku jekah. Makcik tu duduk tepi tiang. Makcik tu terkejut, Ustaz, babi, Ustaz, babi. Kena aku babi katanya. Kan? Aku jekah, makcik tu terkejut, makcik tu kata, Ustaz babi. Buat lagi. Sebab kadang-kadang kita ni tuan-tuan daripada zaman
jahiliah dulu, zaman muda-muda dulu dah terbiasa mencarut. Kan? Bila melata pun sebutlah perkataan-perkataan yang tak elok. Tapi kalau kita dah terbiasa sebut zikir, Allahumma salli ala Muhammad. Ustaz ni geram, Allahumma salli ala Muhammad. Dia dah terbiasa solawat, dia akan solawat. Dia terbiasa dengan takbir, dia bertakbir. Kan? Terkejut, ya Allah Akbar. Kan? Ini bila terkejut je, oh mak kau hijau. Oh mak kau hijau kata. Kan? Oh pucut, oh cobot. Macam lah perkataan-perkataan. Ada orang yang sebut anu orang, anu dia yang sebut. Dua-dua anu sekali. Jadi dia tengok kepada kebiasaan orang tu. Kalau dia terbiasa sebut perkataan yang baik, insya-Allah. Macam contoh ulama kata tuan-tuan ni, orang yang mati, yang boleh sebut la ilaha illallah, yang boleh mengucap ni, yang boleh sebut la ilaha illallah, ialah orang yang biasa menyebut kalimah itu. Tapi kalau tak biasa, mati pun mencarut. Kan? Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cerita kefarduan solat 5 waktu yang diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam asalnya 50 waktu. Ustaz, tahun lepas kami dengar ustaz tu pun cerita sama je. Sama juga. Tahun ni ustaz yang datang ceritanya sama juga. Tapi kalau tuan-tuan dengar cerita ustaz tu kata lain, sebenarnya solat ni asalnya 100 waktu. Wajib lempar dengan sejadah. Pasal ustaz tu cerita lain daripada ustaz lain. Dia cerita dia memang standard, sama. Tiap-tiap tahun panggil ustaz mana pun, cerita dia sama. Tapi kenapa kita dengar cerita yang sama berulang-ulang kali? وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Berilah peringatan. Kerana dengan memberi peringatan itu, memberi manfaat kepada orang-orang beriman. Kenapa kita kena selalu bagi peringatan yang diulang berkali-kali? Benda yang sama. Cuba dengar isteri-isteri beletih. Sama tak benda ni? Kan? Nak tanya ayah-ayah. Kalau isteri kita beletih, dia ulang benda yang sama ke lain? Benda yang sama kan? Kalau tanya adik-adik ni, ibu-ibu, mak-mak kita beletih, sama tak? Benda yang sama. Saya dengar kata Dato' Fadilah Kamsah, orang perempuan akan mengulang benda yang sama 200 kali. 200 kali. Pasal apa? Dia nak bagi lekat. Nak bagi suami dia, bila dengar apa yang dia cakap tu, lekat. Masuk dalam kepala. 200 kali dia ulang. Kita dengar memang tak tahan. Itu ramai lelaki, bila isteri beletih, dia start motor pergi kedai kopi. Sebenarnya tak menyelesaikan masalah. Kata Allahyarham Ustaz Ismail Kamus, bila isteri beletih, suami kena dengar sampai habis. Angguk saja. Baiklah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Boleh belah. Kan? Dengar je sampai habis. Sebab apa? Kalau kita belah, start motor pergi kedai kopi, isteri kata, alamak, tak ada penonton lah pula. Cakap sorang-sorang. Macam penceramah, cakap sorang-sorang. Kan? Bila tak ada penonton, tak syok. Jadi bila kita balik daripada kedai kopi, dia akan sambung ceramah perdana. Maknanya tak selesai masalah. Kita dengar je sampai habis. Bila dah habis, kita pun buat-buat acah. Sekian tadi ceramah yang telah disampaikan oleh isteri saya, Ustazah Aisyah, dengan tajuknya Suami yang Malas Solat. Dipersilakan untuk menerima hadiah. Itulah abang tu, orang cakap suka main-main. Orang cakap je main-main. Dia akan marah kita. Lepas tu dia kata apa? Mana hadiahnya? Mana hadiahnya? Suami pun kata, dipersilakan masuk ke bilik untuk menerima hadiah. Hadiahnya pada jam 12 malam. Lain pula hadiahnya. Orang yang buat faham-faham sangat tau. Orang buat macam tak faham je. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ulang lagi cerita pasal solat ni. Datanglah mana-mana ustaz pun, bila dia bersyarah tentang solat, kita tadah telinga, kita dengar, kita ambil itu sebagai satu nasihat kepada kita, supaya kita sentiasa memperbaiki diri kita, sampailah kepada tahap kita dapat yang namanya halawatul ibadah, kemanisan beribadah. Sekarang ni kita belum dapat lagi ni. Sebab itu bila kita solat, kita tak khusyuk. Pasal kita belum dapat halawatul ibadah, kemanisan beribadah. Tadi Ustaz Sudin
Ya, kata apa dia? Ustaz Yop kalau tahulah saya pun dengar-dengar daripada penceramah lain je. Ya, berapa peratus saja umat Islam kalau dekat Malaysia ni yang solat dia cukup 5 waktu. Agak-agak berapa peratus? Ya, dikatakan. Saya tanya, saya jawablah sendiri ya. Dikatakan hanya 20% saja. Dan saya pernah baca 27%, 25%. Tapi sekitar 20% saja umat Islam di Malaysia ni yang solat dia cukup 5 waktu. Maknanya baki lagi 70% solatnya tak cukup 5 waktu. Maknanya tak cukup tu apa dia? Boleh jadi dia hanya solat 2 waktu sahaja. Saya pun bila dengar survey tu ataupun kajian tu, saya kata betul ke? Saya ceramah di sekolah-sekolah, saya pun tanya, adik-adik, sini siapa solat cukup 5 waktu? Angkat tangan. Daripada 100 orang, lebih kurang dalam 20 orang angkat tangan. Oh betul lah. Lebih kurang dalam 20 orang yang solat cukup 5 waktu. Ni, yang lain-lain ni, ya, awak semua ni tak solat ke? Oh, kita pun mula naik angin konon-kononnya. Ni tak solat ke yang lain-lain ni? Solat. Habis tu, saya tanya tadi, tak cukup. Solat tapi tak cukup. Bukanlah tak solat langsung. Ada juga yang tak solat langsung, kejap lagi. Yang ini solat tapi tak cukup. Kamu solat. Kuat pula jadi. Kamu solat berapa waktu? Berapa kali? Dua. Apa dua? Dua rakaat. Dua waktu. Apa dua waktu? Waktu apa? Maghrib, isyak, maghrib, isyak. Subuh, zuhur, asar. Tak sempat. Maghrib, isyak. Kenapa kamu solat maghrib ni isyak je? Mana lagi 3 waktu? Terpaksa. Apa terpaksa? Bapak saya pergi surau. Dia ajak pergi sekali. Maknanya yang 2 waktu tu pun terpaksa. Bukannya betul-betul ikhlas pun. Yang 2 waktu tu pun terpaksa. Pasal bapak dia pergi surau, ajak pergi sekali. Terpaksa lah dia pergi. Kan? Ni yang lain-lain ni. Ustaz, kira okey lah Ustaz. Saya 2 waktu. Okey kan? Apa okey pula? Patut 5. Kira okey Ustaz. Kawan saya lagi teruk. Seminggu sekali Ustaz. Siapa kawan kamu yang solat seminggu? Dia Ustaz. Apa juga aku pula? Kan? Betul ke kamu solat seminggu sekali? Solat Jumaat Ustaz. Kira okey Ustaz. Seminggu sekali. Kawan saya lagi teruk. Setahun 2 kali. Setahun 2 kali kata apa? Kira okey Ustaz. Saya semayang raya. Solat Aidul Fitri dengan Aidul Adha. Ada juga setahun 2 kali. Kawan saya lagi teruk Ustaz. Dah meninggal dah. Kenapa pula? Dia dah mati baru solat. Macam mana orang dah mati pula baru solat? Dia disolatkan. Bukan dia yang solat. Solat jenazah. Dah mati baru orang solatkan dia. Dah mati baru dia jejak ke masjid. Baru dia sampai ke surau. Sebelum itu masih hidup. Kalau tanyalah dia ni kaki hiking. Kan? Tanyalah bukit mana. Dia kata semua bukit dalam Melaka, Perak, dalam Malaysia ni, semua saya dah panjat dah Ustaz. Gunung Kinabalu, yang paling tinggi dekat Sabah tu pun, saya dah panjat 3 kali. Everest baru sekali katanya. Everest dah panjat dah. Masjid dah pergi dah. Masjid tu berapa ketinggian dia Ustaz? Saya tak main yang rendah-rendah. Saya main tinggi-tinggi. Masjid tu ketinggiannya 2 anak tangga je. Rendah sangat tu. Saya pergi yang tinggi-tinggi tu. Kepala otak berjambul. Bukit gunung yang tinggi-tinggi semua dah panjat, tapi masjid tak sampai lagi. Itu petanda orang yang malang. Sebenarnya kita ni walaupun solat kira dah selesai dah kewajipan kita, tapi tuntutan pula selepas dah solat itu solat berjemaah pula di masjid ataupun di surau. Terutama bagi siapa? Laki ke perempuan? Orang lelaki ni sebenarnya tuntutan dia solat berjemaah di masjid ataupun di surau. Ustaz, saya ni belum balik lagi. Kamu dah umur berapa? Dah 40 dah. Tapi belum mimpi kahwin. Kan? Saya belum mimpi kahwin dengan anak penghulu lagi. Saya belum balik lagi.
Kepala bana. Dah umur 40, tak cukup umur lagi. Dia kata tak solat lagi sebab tak mimpi kahwin lagi, tak cukup umur lagi. Orang lelaki umur 15 tahun, tingkatan 3, automatically cukup umur. Dikira start daripada umur 15 sampailah dewasa, dah kira cukup umur dah tu, dah wajib menanggung, dia panggil apa dia, apa istilah dia, beban, ataupun dia panggil apa istilahnya, saya pun dah terlupa dah. Dia kena tanggung dosa dia sendirilah. Dia kena wajib solat, terutama sekali bagi lelaki, solat berjemaah di masjid. Ustaz, untunglah orang lelaki, perempuan macam mana? Perempuan kami ni kan kena solat di rumah. Orang lelaki tu untung dapat pahala banyak. Berjemaah di masjid ni pahala dia banyak. Sehingga kan Nabi kata belum sampai masjid lagi, baru on the way. Barang siapa yang berwuduk daripada rumahnya menuju ia ke masjid, setiap langkahnya satu pahala, digugurkan satu dosa, diangkat satu darjat. Banyak tak pahala? Tu belum sampai masjid lagi, belum sampai surau lagi. Berwuduk daripada rumah, berjalan. Ni kalau cerita berjalan lah. Kalau naik helikopter, dikira ikut pusingan kipas tu gamaknya. Siapa naik kereta, naik motor, ikut dia punya golek tayar tu lah. Satu langkah, satu pahala, gugur satu dosa, diangkat satu darjat. Yang paling untung orang yang rumah jauh. Siapa sini rumah dia jauh? Malam ni dia datang sini, kalau ikutkan berkilo-kilometer lah dia nak sampai sini. Dia pahala dia banyak. Pasal apa? Rumah dia jauh. Siapa rumah dekat, rugi sikit. Pasal langkah dia sikit. Siapa rumah dekat, jangan terus datang. Pergi pusing dulu. Pusing, pergi Melaka Mall ke apa ke, bandaraya bersejarah, Kota Formosa, pergi Alor Gajah lu baru datang sini. Pahala dia banyak sikit. Kan? Itu namanya gila babi. Kan? Kau je gila pula nak pusing jauh-jauh. Tapi tak apalah, yang rumah dekat, cuma dari segi langkah dia tu kurang, pahala perjalanan dia tu kurang. Tapi kan, selalu yang rumah dekat buat perangai. Perangai apa? Perangai datang lambat. Kan? Yang selalu datang awal ni, rumah jauh. Biasa kalau kat masjid-masjid kan, yang datang awal tu, orang yang duduk jauh. Yang duduk dekat, lambat. Kenapa? Sebab orang duduk dekat kata apa? Sempat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Isteri kata, bang, dah azan dah bang? Baru azan. Belum qomat. Pasal apa? Sebab rumah dia dekat. Dia kata sempat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Bang, dah qomat dah bang? Baru qomat. Belum takbir. Allahu Akbar. Bang, imam dah takbir dah tu bang. Baru takbir. Belum Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bang, imam dah baca Fatihah dah bang? Baru Fatihah. Belum baca surah. Abang ni apa lagi yang ditunggunya? Cepatlah pergi. Kalau imam tu baca surah pendek kan tak sempat. Aku tahu imam tu dia akan baca panjang. Imam tu dia kemaruk nak jadi imam. Dia kalau baca surah dia memang akan baca panjang. Dia akan mendengar lah. Tambah malam Jumaat ni dia baca Yasin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Dengar tu. Yasin bacanya. Lah bang. Yasin bacanya bang. Panjang tu bang. Kan? Itu aku. Lambat-lambat tu. Imam tu baca Yasin. Panjang. 20 minit. Kan? Rupanya imam baca Yasin. Allahu Akbar. Imam tu baca pendek. Dia baca satu ayat je. Ustaz boleh ke baca satu ayat je? Yasin. Itu bukan satu ayat. Itu 2 huruf. Kan? Jawapannya boleh. Walaupun Yasin itu 2 huruf saja, tapi dikira satu ayat. Sah. Boleh. Tak baca pun boleh. Surah yang wajibnya baca suratul Fatihah sahaja. Jadi yang rumah dekat lambat.
Tapi kan, isteri yang mengingatkan suami dia. Bang, pergilah masjid. Bang, buat apa dah tu? Siap. Nah. Setiap langkah yang suami dia dapat, setiap pahala yang suami dia dapat, maka si isteri pun akan dapat ganjaran tersebut. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang memulakan, menunjukkan, yang menyuruh suatu kebaikan, maka dia dapat pahala dan orang-orang yang mengikutinya pun dia akan dapat pahala sehinggalah hari kiamat. Ya, itu namanya multi level marketing pahala. MLM pahala. Allah dah buat sistem multi level ni lagi awal daripada orang kita buat. Yang kita selalu masuk MLM tu meniaga larut malam. Kan, multi level marketing tu Allah dah buat sistem tu lah. Siapa yang suruh orang buat baik, dia dapat pahala, dan orang-orang yang ikut, dia pun akan dapat pahalanya sampailah hari kiamat. Jadi itu kelebihan orang perempuan, dapat juga pahala sebagaimana suami ataupun anak-anak lelakinya yang solat di masjid, dia pun akan dapat ganjaran juga. Tapi kata ulama, jika ada majlis ilmu di masjid, maka isteri-isteri boleh ikut suami. Bang, saya nak ikut lah bang. Abang pergi ceramah kan malam ni. Kamu nak buat apa ikut? Kamu nak main komat je. Kan? Nak ikut lah bang. Saya nak belajar fardu ain. Kan? Ada kuliah kan? Tak payah. Kenapa pula tak payah bang? Saya ni nak kena belajar fardu ain. Abang ke ajar pun. Kan? Abang ajar saya TikTok tahulah. Ajar fardu ain abang tak tahu. Kepada para suami, kata ulama, wajib mengajar isterinya fardu ain. Jika tak pandai, tak reti nak ajar isteri fardu ain, maka wajib si suami tadi membenarkan isterinya pergi belajar fardu ain. Kan? Siapa penceramahnya? Ni tengok dalam ni Puyuh penceramahnya. Apa buruk nama penceramahnya? Macam nama burung puyuh je. Baik aku je mengajarnya tu. Kan? Baik, jadi tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cerita solat lagi. Ada masa berapa minit lagi? Oh, lagi 5 minit je dah tinggal ni Okey, jadi sambung lagi cerita solat. Nabi terima solat asalnya 50 waktu. Ya, masa Nabi terima anugerah solat 50 waktu tu, Nabi terkejut tak? Bapa. Kalau orang Perak dia terkejut, dia sebut bapa. Bapa siapa tak tahu. Bapa. Banyak gila. Sampai 50 waktu. Mangkok. Ni bukan mangkok lagi, tumpuk. Pengkok. Nabi Muhammad tak cakap macam tu. Nabi Muhammad terima, terus balik. Saya pendekkan ceritanya. Sampai jumpa Nabi siapa? Yang ini semua orang dah kenal dah. Jasa Nabi Musa ni dengan kita kira besar lah. Dalam banyak-banyak Nabi, Nabi Musa ni antara Nabi yang besar jasa dia. Apa dia? Sampai kepada Nabi Musa AS, Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad, apakah yang Tuhan dapat? Ya, bertemu dengan Allah. Nabi kata dapat anugerah solat 50 waktu. Apa kata Nabi Musa? Fa inna ummataka la tutiqu dzalik. Umat kamu tidak mampu melaksanakannya. Pandai-pandai aja Nabi Musa ni. Dia kata umat kamu, umat Nabi Muhammad tak mampu melaksanakannya. Macam mana Nabi Musa boleh tahu pula? Kita bukan umat Nabi Musa, kita umat Nabi Muhammad. Tapi Nabi Musa kata apa? Fa inna ummataka la tutiqu dzalik. Umat kamu tak mampu. Pasal apa? Sebab Nabi Musa ni otai. Nabi Musa ni otai berdasarkan pengalaman dia. Sebab itu kita pun dengan pakcik-pakcik, makcik-makcik, dengan atuk-atuk, opah-opah, dengan orang yang lebih dewasa, kita hormat dengan mereka ni pasal apa? Sebab otai masih berbisa. Hari tu saya ceramah dekat KL. Saya pun cakap, malam ni saya nampak ramai yang tua-tua lah yang datang dengan ceramah ni. Yang muda-muda tak nampak lah. Habis saya ceramah, ada seorang pakcik cuit baru saya. Ustaz, ni nak tegur sikit ni. Masa ceramah tadi Ustaz cakap tua-tua. Kami orang tua-tua ni sakit hati. Sebab Ustaz cakap tua. Allah minta maaf pakcik, saya ni pun baru belajar ceramah ni. Saya tersilap, saya minta maaf. Tak boleh sebut tua. Jangan sebut tua.
lain kali cakap otai. Oh, kenapa kena cakap otai, Pakcik? Sebab otai masih berbisa. Yeah. Rupanya kita nak sebut pun tak boleh sebut tua-tua. Kita kena sebut orang lama. Otai. Jadi Nabi Musa AS ni dia otai. Pengalaman dia. Dan Nabi Musa AS bukan kaleng-kaleng punya Nabi. Siapa tak kenal dengan Nabi Musa AS? Dia antara kalangan Nabi yang banyak ceritanya dalam Al-Quran. Nabi Musa AS ada mukjizat apa? Tongkat sakti. Nabi Musa AS dengan tongkatnya, Allah kata lemparkan. Bertukar tongkatnya menjadi Thu'banum Mubin, anaconda. Tongkat Nabi Musa bertukar jadi anaconda, ular sawa yang besar, memakan ular-ular sawa yang memakan ular-ular kecil. Ahli sihir Fir'aun punya magic, habis semua ditelan. Kemudian tongkat Nabi Musa diarahkan oleh Allah pukul kepada laut, terbelah 12 highway. 12 highway terbelah, bukan satu, 12. Kan? Sebab apa? Ada 12 puak, 12 kabilah Bani Israel. Kemudian diketukkan kepada batu, terpancut 12 mata air. Kan? Orang Melaka bukan sebut ayau kan? Air kan? Orang Perak cakap ayo. Orang Kedah, Penin, Perlis kata ayak. Kan? Orang Perak kata ayo, orang Melaka sebut air. Saya mula-mula ingat orang Melaka sebut ayau. Sebenarnya tak bukan semua R tu ditukar jadi U kan? Ada yang ni macam semalam saya ceramah dekat dekat surau. Saya kata orang Perak sebut lancor. Lancor. Kan? Kalau baca Al-Quran, lancor. Orang Perak cakap lah. Kalau bahasa Melayu biasa, lancar. Saya ingat orang Melaka sebut lancau. Bukan kan? Rupanya orang Melaka sebut lancar. Bukan sebut lancau. Kan? Orang Perak cakap lancor. Baca Al-Quran kena lancor. Kan? Saya teringat semalam cerita pasal apa. Tak lupa tapi ada sebut perkataan tu lah. Maknanya tak semua perkataan orang Melaka ni yang R jadi U. Ya? AU je. Au. Oh, au Pulau, pulau, pagau, pulau melengkau, atas pagau, mangkau. Okey, saya cerita apa tadi? Saya terlupa lagi lah. Nabi Musa AS ni hebat, bukan kaleng-kaleng. Tapi umat dia yang cerita tadi lah, solat pada hari Sabtu pun ponteng. Jadi pengalaman dia dah tahu dah. Fa inna ummataka la tutiqu dzalik. Umat kamu tak mampu, Muhammad. Tambah-tambah pula. Tak tahulah, kadang-kadang kita dengar ada penceramah kata apa? Umat kamu, Muhammad, ketot-ketot. Kemetot. Saya pernah baca, bukan saya pernah baca, saya dengar khutbah Jabatan Agama. Kan? Dia tulisan Jawi. Tapi bila tulis yang committed tu, imam tu baca, hendaklah kita tuan-tuan dan puan-puan kemetot. Apa hal pula imam ni cakap kena kemetot pula? Rupanya committed. Sebab itu sekarang ni khutbah Jabatan Agama yang Jawi tu, tiba tang committed, integrity, dia akan melayukan. Supaya takut imam tu tersalah. Kan? Macam contohnya fakulti. Tapi imam tu baca, kan, kita hendaklah membanyakkan anak-anak kita, menghantar mereka ke paku lantai. Bukan paku lantai, fakulti. Imam tu nampak. Kan? Okey, kat mana tadi? Nabi Musa AS ni dia kalau dah start batuk tu nanti gatai tekak. Baik, udah dengar orang batuk dah terlupa lagi dah. Nabi Musa AS ada penceramah kata apa? Umat Nabi Muhammad ni ketot. Tapi bila sebut ketot tu, mungkin ada kebenarannya. Macam saya pengalaman dengan Ustaz Sudin bawa jemaah pergi umrah. Ada jemaah kita ni nak cium Hajarul Aswad. Bukan ada jemaah, boleh katakan semua jemaah lah. Itu antara kita punya aim. Nak cium Hajarul Aswad. Betul tak? Siapa tak teringin? Saidina Umar, dia kata kepada Hajarul Aswad, batu hitam.
Kau ni dah lah hitam. Itu saya tambah lah. Kan? Batu hitam. Kalau bukan kerana Nabi cium kamu, aku pun tak ingin nak cium kamu lah. Kamu hanyalah batu je pun. Kan? Tapi oleh kerana Nabi cium kamu. Jadi sunnah. Kita pun nak cium juga Hajarul Aswad. Tapi tuan-tuan tahu tak, sunnah sebelum tawaf ialah mengucup Hajarul Aswad. Sebenarnya sebelum tawaf, Nabi akan mengucup Hajarul Aswad. Kemudian baru Nabi tawaf. Selama hari ni kalau kita pergi buat umrah, kita buat tak? Sebelum tawaf, kita pergi tak cium Hajarul Aswad? Ada buat tak? Kita tak buat kan? Pasal apa Mutawif kata, jangan buat, kita ni nak tawaf ni, sebab apa? Zahmah, crowded, jam. Tak lagi kalau saya benarkan semua jemaah pergi cium Hajarul Aswad, alamatnya lebur. Alamatnya hilanglah jemaah. Tinggal saya seorang je lah kan. Jenuh mencari pula. Jadi yang itu tak wajib. Itu cuma sunat sahaja. Jadi yang wajibnya kita tawaf tu. Kan? 79. Tapi ada seorang pakcik ni. Dia nak juga. Ustaz, saya nak cium juga Ustaz. Sebenarnya pakcik ni bukanlah degil. Tapi dia tahu. Dia dah dengar cerita sunnah cium Hajarul Aswad apa semua. Dia nak. Kita pun kata, okey lah pakcik, kami tunggu bagi masa 2 minit. Pakcik pergi, kami tunggu pakcik Okey Ustaz, terima kasih Ustaz. Saya akan cium Hajarul Aswad. Pakcik tu pun pergi menyelonot, menyondoi. Kan? Dia nak cium Hajarul Aswad. Pakcik ni orangnya pun tak besar sangat. Cik je kan. Dia pun dah menyelonot, ikut celah kangkang, celah ketiak apa semua. Tak sampai 2 minit, 30 saat patah balik. Pakcik, udah ke? Saya rasa macam udah. Kenapa pula rasa-rasa? Dapat tak cium Hajarul Aswad, batu hitam? Saya rasa yang hitam tu betul dah. Sebab bila saya buka mata, saya nampak tu memang hitam dah. Cuma yang saya confuse tu, hitam dan berbulu. Rupanya yang saya cium tu ketiak. Bukan Hajarul Aswad. Saya cium ketiak Arab sekali, Afrika sekali. Jadi ustaz pun tanya, ketiak Arab tu apa rasanya? Lemak-lemak manis. Afrika masih sikit. Jadi nak ceritanya ketok-ketok. Orang kita ni pakai ketiak je. Pakai ketiak Arab je. Tapi walaupun kita ketot, nak ceritanya tuan-tuan British, Portugis, Belanda, Jepun, semua dah kita perambat. Keluar daripada tanah air kita. Jangan buat main-main dengan orang Melayu. Kan? Kami ni Ustaz, orang Melayu ni darah pahlawan, hang tua, mat kilau, pendekar awang. Yang terbaru sekali dalam wayang ni, pendekar awang. Lepas tu macam-macam lagi. Nama-nama pendekar kan. Kami orang Melayu ni ada ilmu. Ilmu apa tu? Ilmu kebel dan ilmu santau. Habis tu macam mana? Setakat ini Ustaz, kita pun tanya, dah berapa orang Yahudi kamu santau? Setakat ni Ustaz, kita santau jiran-jiran je dulu. Kawan-kawan yang sama berniaga kita santau. Yahudi tu jauh sangat. Nanti-nantilah Yahudi tu jauh sangat. Tak menjadi katanya. Setakat ni kita santau kawan-kawan kita je dulu. Punya tak berguna je tuan-tuan. Dari segi kuat tadi dah hebat dah. Adik-adik dulu ada tengok tak? Mak Kilau ada tengok? Ada? Sekolah buat rombongan? Pergi sendiri? Sebab masa pergi tengok cerita Mak Kilau tu, nak ceritanya saya pun tengok juga, terjebak juga. Mula-mula malu-malu juga nak pergi tengok wayang. Boleh ke aku tengok wayang ni? Kalau ada orang nampak ambil gambar orang viral pula. Saya menyamar pakai topi. Kan? Sekali pergi wayang tu tengok penuh kepiah putih. Alamak. Pengerusi masjid, timbalan pengerusi, AJK, budak tahfiz, semua pergi tengok wayang. Cerita Mak Kilau. Kan? Orang PEH, orang UMNO, semua tengok wayang masa tu. Sebab apa? Cerita tu membangkitkan semangat bangsa kita untuk berjuang, mempertahankan tanah air, bangsa, agama kita. Jadi semua orang kata cerita tu bagus. Kan? Saya pun bila tengok ramai orang tengok, kita pun tengoklah sekali. Penuh. Sepenuh-penuhnya dapat kutipan 100 juta. Tak pernah dibuat dalam sejarah. Apa cerita pun daripada luar negara tak dapat mengalahkan cerita Mat Kilau. Tapi sebenarnya mood pada kita gitu, habis PKP, orang semua
Ibarat macam keluar kandang, kan? Keluar daripada kandang yang dekat Melaka ni. Yang nama kandang. Ibaratnya macam itulah. Jadi semua pakat tengok wayang masa tu. Kan? Semangat. Pasal apa? Bila dengar kata-kata mat kilau. Kemenangan bukan ditentukan dengan jumlah. Kemenangan bukan ditentukan dengan senjata. Kemenangan ditentukan dengan semangat. Kemenangan ditentukan dengan doa. Kemenangan ditentukan dengan izin Allah. Meremang kita dengar. Bukan kata bulu roma. Bulu ketiak pun meremang. Masa tengok cerita mak kilau. Lepas tu pergi masjid tak pakai kepiah. Pakai tengkuluk. Punya semangat masa tu. Kan? Solat pun tak pergi. Dia tengok wayang aja. Nak ceritanya punya semangatnya masa itulah. Baik. Macam mana cerita mak kilau pula masuk ni? Bolehlah. Nak ceritanya bila kita solat. Dia ada kaitan dengan solat. Sebab itu kita boleh menang walaupun sikit. Allah kata apa? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Jumlah yang sedikit boleh saja mengalahkan jumlah yang ramai dengan izin Allah. Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Macam kita hari ni lah tunggu Imam Mahdi kan. Mana Imam Mahdi tak keluar ni, kita teruk sekarang ni. Kan? Bila Imam Mahdi keluar, kata Nabi nanti aman, kita pun menang apa semua, kita pun tunggu Imam Mahdi. Cari dalam kampung Duyung ni, dekat Duyung ni ada tak orang yang bertugas jadi imam namanya Mahdi. Kan? Kita pun ingat nak pergilah jumpa dia, Imam Mahdi. Dia jadi imam, lepas tu nama dia Mahdi. Itu ke Imam Mahdi? Imam Mahdi ialah pemimpin yang mendapat petunjuk. Namanya seperti namaku, kata Nabi Muhammad. Nama ayahnya seperti nama ayahku, Muhammad bin Abdullah. Dia daripada keturunanku. Daripada jalur Fatimah. Alamak, saya baru berangan nak jadi Imam Mahdi, Ustaz. Kan? Tak dapat. Pasal orang Melayu. Bukan Arab. Kan? Tapi tak apalah. Jadi pengikut kepada Imam Mahdi. Yang berjuang bersama-sama dengan Imam Mahdi pun okey. Cuma masalahnya apa dia? Kita tunggu Imam Mahdi. Imam dekat surau kita, imam dekat masjid kita tunggu kita. Mana jemaah? Tak datang-datang ni. Macam mana kita nak dapat jumpa dengan Imam Mahdi kalau kita solat berjemaah pun tak? Solat pun tak. Macam mana kita nak berjuang bersama dengan Imam Mahdi? Baiklah, 9-10 minit. Sikit lagi boleh? Masa tambahan sebab saya tengok tanda-tanda kena berhenti tu dah kelihatan. Penceramah kena sedar diri. Bila ada 3 tanda. Yang pertama, bila jemaah tengok muka ustaz. Itu tandanya boleh lagi teruskan. Bila jemaah tengok muka ustaz, tengok muka jam. Muka ustaz, muka jam. Jadi penceramah kena standby. Kan? Bila penceramah tengok, jemaah tengok muka ustaz, tengok muka jam, tengok muka pintu. Muka ustaz, muka jam, muka pintu. Penceramah kena berhenti segera. Sebelum penceramah diberi amaran keras. Baru ni saya dapat amaran keras. Kan? Masa pukul 9, jemaah tu buat macam ni. Ada pula jemaah buat macam ni. Ustaz, cukup masa dah. Time's up. Saya pun tengok jam. Pukul 9 dah ni. Patutlah dia bagi isyarat macam tu. Kan? Sekali 9 suku saya tak berhenti lagi, dia buat isyarat lain. Saya nampak saya terus berhenti. Tak boleh jadi ni. Tahu dia buat isyarat apa? Mula-mula dia buat isyarat macam ni. Lepas tu dia buat macam ni. Pancung. Alamak. Saya kata kena sembelih pula aku ni. Nasib baik di sini takkan buat macam tu kan. Tak ada yang buat kan. Kalau buat pun aku lajak juga. Baik, jadi tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Asalnya 50 waktu. Nabi Musa AS bagi tahu kepada Nabi Muhammad, umat kamu tak mampu. Maka Nabi Muhammad turun naik 9 kali. Ada satu analogi lah tuan-tuan ni. Tapi Allah tak buat lah macam tu pada Nabi Muhammad. Contohlah kita nak beli jam. Kan? Apa? Berapa? Berapa harga? RM50. Kan? Apa? Kasih kolang lah. Apa? Kan? Okey lah. Cincai lah. RM45. Kan? Lepas tu apa? Kasihlah kolang. Apa? Takkan RM45, kasihlah banyak sikit apa. Okey lah, cincai lah RM40. Apa? Kasihlah kolang RM5. Kan? Agak-agak apa tu bagi kita. Sekejap.
Dia masuk dalam ambil penyapu. Mana ada orang kurang sampai banyak macam tu. Tapi nak ceritanya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, walaupun sekarang ni dah tinggal 5, pahala seperti mana asal. Yang kita solat 5 waktu sekarang ni, ayah ibu sekalian, tuan-puan sekalian, 5 waktu sama macam asal. Maknanya pahala solat maghrib tadi sama seperti 10 kali maghrib. Kita solat isyak sebentar lagi sama seperti 10 kali isyak. Kita solat subuh sama seperti 10 kali subuh. Begitulah seterusnya. Maknanya pahalanya seperti 50 waktu solat. Allah tidak kurangkan. Itu diceritakan dalam hadis yang panjang. Cerita pasal Isra' dan Mi'raj ni ada satu hadis panjang. Itu Ustaz Sudin lah baca. Pasal Ustaz Sudin dia pakai bahasa Arab. Dia baca tu pun memang bunyi Arab. Saya punya bunyi Jawa sikit. Sebab saya ada darah Jawa. Tapi ada satu kisah yang menarik. Ketika Nabi sampai dekat Masjidil Aqsa, Nabi imamkan solat kepada semua Nabi-Nabi dan Rasul. Lepas tu Nabi bersalaman. Sunnah selepas solat bersalaman. Tapi tak nak bersalam-salaman rugi tau. Sebab para Nabi dan Rasul pun bersalaman. Selepas solat malah mereka mengucapkan tahniah. Tahniah Muhammad, tahniah Muhammad. Dan sunnahnya bersalam ni tuan-tuan, tengok wajah orang yang kita salam. Ni kadang-kadang kita dah lah salam tu ujung je. Tak nak betul-betul cekak pun. Sikit je bagi. Sikit. Sallallahu. Lepas tu muka tak nak tengok. Dia tengok ke lain. Nampak sangat menyampah ke apa, tak tahulah. Adalah tu. Kita kena tengok wajah orang yang kita salam dan kita kena senyum. Tabassumuka fi wajhi akhik, sedekah, senyum kepada saudaramu sedekah. Senang je nak dapat pahala sedekah, senyum aja. Tapi jangan senyum sorang-sorang. Itu namanya YB gila. Dia perasan nak jadi YB. Buat-buat tak ada orang pun dia berlatih bersalam. Jadi tuan-tuan ni tengok wajah. Kemudian diceritakan dalam hadis tu, bila Nabi dah salam semua Nabi-Nabi, orang terakhir sekali. Ni nak cerita ni siapa yang suka solat tepi dinding. Ujung. Ada tak? Ada orang jenis macam tu. Dia bila masuk aja saf, dia akan cari ujung tepi dinding. Ada tak? Nabi salam dengan orang terakhir sekali. Jemaah yang paling hujung sekali. Bila Nabi nak hulurkan tangan, wajahnya tidak senyum. Wajahnya bengis, mengerikan, menakutkan. Jadi yang lain tadi senyum. Tiba tang dia pula, muka dia bengking, bengis, garang. Nabi pun jadi, siapa pula Muhammad ni? Lalu malaikat Jibril alaihissalam memperkenalkan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah. Kenalkan? Inilah malaikatu Malik alaihissalam, penjaga pintu neraka. Nabi kata patutlah jaga pintu neraka. Muka memang tak boleh belaknya. Jadi siapa yang tak senyum, jumpa orang tak senyum, salam pun tak senyum, adik-beradik malaikat Malik. Adik-beradik penjaga pintu neraka. Muka memang tak boleh belah. Akan tetapi dikatakan malaikat Malik yang muka bengis ni menghulurkan tangannya kepada Nabi bersalaman dan dia senyum. Itulah sekali seumur hidupnya dia senyum dan dia tidak pernah senyum selamanya selepas itu. Malaikat Malik bersalam dengan Nabi, dia tak pernah senyum. Muka dia memang bengis. Sebab Allah programkan dia penjaga pintu neraka, menyambut ahli neraka. Mana boleh selamat datang ke neraka. Sila beratur, jaga jarak anda, pastikan cuci tangan dengan hand sanitizer. Encik, nama apa encik? Saya Polan. Okey. Ambil kunci bilik nombor 50, tingkat 7, neraka Jahanam. Silakan masuk. Tak. Malaikat Malik kata Nabi, melihat wajahnya sudah azab. Melihat wajah malaikat Malik sudah azab. Belum masuk neraka lagi. Tengok wajah malaikat yang menjaga pintu neraka pun sudah azab. Kemudian diceritakan pula dalam surah apa tu saya pun tak ingat dah surah apa tu. Surah apa tu?
Yang kita baca surah yang kedua selepas surah Sajdah tu apa? Subuh Jumaat. Al-Insan. Nanti tengok dalam surah Al-Insan ada cerita mendengar bunyi dengusan, ngauman neraka itu pun sudah ngeri. Neraka dia berbunyi. Dia ada bunyi dengusan dia, bunyi ngauman dia. Mendengar bunyi dengusan dan ngauman neraka itu pun sudah mengerikan. Jadi na'udzubillah min zalik. Tadi Ustaz Sudin ada sebutkan orang yang solat pun masuk neraka. Fawailul lil musallin, celaka. Ada ulama terjemah celaka, ada yang terjemah neraka wail. Neraka wail bagi orang yang solat. Solat pun masuk neraka, apa cerita ni? Kami yang solat ni jadi risau lah pula. Solat pun masuk neraka, baik tak payah solat. Lagi teruk. Orang yang tak solat, Allah tanya, ma salakakum fi saqar. Dialog ni Allah ke malaikat yang tanya. Ma salakakum fi saqar. Apakah yang menyebabkan kamu dicampakkan ke dalam saqar? Saqar kata ulama tafsir ialah jurang yang paling dalam di dalam neraka. Itu namanya saqar. Dan ada juga yang mentafsirkan saqar ialah nama neraka. Kenapa kamu dicampakkan kepada jurang yang paling dalam di dalam neraka? Kata ulama tuan-tuan neraka ni dia ada jurang yang paling dalam dan dia ada bukit yang paling tinggi. Dia ada bukit yang paling tinggi. Itulah yang tadi Ustaz Sudin ada sebut. Orang yang contohnya bunuh diri, terjun bangunan. Orang yang bunuh diri, terjun bangunan, azab di dalam neraka nanti, dia akan terjun juga daripada bangunan. Bila dah jatuh, berkecai, dikembalikan. Dia punya tubuhnya jadi elok balik, dia panjat balik bangunan tu, gunung tu, dia terjun lagi. Begitulah orang yang meninggalkan solat, dihempakkan kepalanya dengan batu besar, kemudian kepalanya berkecai, pecah, dikembalikan semula elok kepalanya dan dia hentak lagi. Begitulah liyadzuqul adab, supaya dia sentiasa merasakan azab itu berterusan. Jadi na'udzubillahi min zalik. Kalau boleh kita tak nak masuk neraka walaupun sekejap, walaupun azab yang paling ringan. Semalam dekat surau adalah kita sebut azab yang paling ringan, pakai kasut ataupun sarung kaki yang diperbuat daripada bara api neraka, ataupun diletakkan bara di bawah tapak kakinya, menggelegak otaknya. Itu azab yang paling ringan. Ustaz, kalau macam tu saya nak azab yang ringan-ringan je lah. InsyaAllah saya boleh tahan. Saya ni tulang besi urat dawet. Kami orang duyung ni Ustaz, semua sadar-sadar belaka Ustaz. Kami berlari, jogging, air bersikap, banyak gunung. InsyaAllah boleh tahan kot, insyaAllah. Nabi kata apa dia? Inna ahwana ahli nari azaban yawmal qiyamah la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamai jamratani yaghli minhuma dimau ma yara anna ahadan ashaddu minhu azaba. Dia tidak melihat ada orang lain kena azab lebih teruk daripada dia. Wa innahu la ahwanuhum azaba. Sesungguhnya dia sebenarnya kena azab yang paling ringan. Itu azab yang paling ringan tu. Azab yang paling ringan pun menggelupur, mengelejat. Na'udzubillah. Kalau kena azab yang lebih berat daripada itu, akibat daripada meninggalkan solat. Baiklah. Dah banyak tanda-tanda nak kena berhenti tu. Ada bunyi handphone pun ada. Dulu saya masa dalam mesyuarat, kan, kalau dah lama sangat mesyuarat, itu saya sendiri yang buat. Saya suruh kawan saya, call aku. Kan? Jadi kawan pun call bunyi, bos sekejap ada hack. Padahal kawan call saja. Jadi tadi bunyi handphone tadi, call. Ustaz bagi ustaz dengar sikit. Saja melawak je macam-macam. Baik, jadi masa pun dah sampai di penghujungnya. InsyaAllah kita akan sambung siri yang kedua sampai siri ke-7. Selepas ini insyaAllah. Boleh? Boleh datang lagi? Boleh datang lagi ke dah? Boleh, insyaAllah. Dan akhirnya saya bacakan satu hadis, di mana hadis ini dah selalu kita dengar. Apa Nabi kata? As-salatu imaduddin. Solat itu tiang agama. Apa dia sambungnya? As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad din. Barang siapa mendirikan solat, mendirikan
agama. Wa man tarakaha, barang siapa meninggalkan solat, faqad hadamad din, dia meruntuhkan agama. Saya dengar ceramah daripada penceramah Indonesia. Ibu-ibu, bapak-bapak. Ramai orang beranggapan orang yang mencuri itu penjenayah. Ya benar, mencuri itu jenayah. Ya, berzina itu jenayah, minum arak itu jenayah. Akan tetapi ramai di kalangan kita yang menganggap meninggalkan solat itu biasa-biasa saja. Itu bukan jenayah. Sedangkan orang yang meninggalkan solat, orang yang meruntuhkan agama, itulah penjenayah yang besar. Rupanya meninggalkan solat lagi dahsyat daripada mencuri. Sebab dia meruntuhkan agama. Kalau ada satu kumpulan orang pergi ke masjid ataupun pergi ke madrasah ni, tak boleh jadilah Ustaz Sudin ni buat madrasah pula sini. Dia runtuhkan madrasah ni, jahat tak? Jahat. Meruntuhkan surau jahat, meruntuhkan masjid jahat. Tapi orang yang meninggalkan solat, dia meruntuhkan agama, lagi jahat. Tak cukup meruntuhkan masjid, dia pergi pula ke Mekah, meruntuhkan Kaabah. Kita akan kata, jahatnya Kaabah dia runtuhkan. Belum cukup jahat lagi, ada lagi jahat, iaitu orang yang meninggalkan solat, dia meruntuhkan agama, lagi jahat daripada itu lagi. Jahatlah orang yang meruntuhkan Kaabah masjid tu, jahat dah. Tapi orang yang meninggalkan solat sebenarnya melakukan jenayah. Sebab itu seorang pemimpin, kalau dia pemimpin Islam, antara yang dia pentingkan kepada rakyat dia ialah tentang solat. Sebab apa? Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perkara keji dan mungkar. Ni boleh pula kadang-kadang kita dengar ada pemimpin kita kata apa dia, tak apalah kita buka pusat itu, pusat ini, kan? Orang beriman, kan? Orang Islam jangan pergilah. Ada pula daripada YB mana ke, ahli parlimen mana ke, dia bukan Islam, dia pula boleh tegur. Dia kata orang beriman, orang Melayu, orang Islam, jangan pergilah. Kan? Kita buat itu pusat judi ke, pusat alak ke, kan? Disco ke, apa ke, jangan pergilah. Kan hari tu YB Parit ke apa ada tegur. Pertandingan Ratu Cantik, kan? Pertandingan Ratu Cantik nak buat dekat Malaysia, kan? Pertandingan Pondan pun ada juga. Lepas tu nak buat konsert, nama pun rasa nak penyepak je namanya. Apa dia namanya? Coldplay, kan? Coldplay, nama pun play, kan? Lepas itu pula dia simbol dia adalah satu kumpulan yang membawa lambang LGBT. Kan? Tapi ada penceramah kata apa? Kita semua kena jadi LGBT. Terkejut pula. Apa hal pula semua jadi LGBT? Tapi bukan lesbian, bukan gay, bukan bisex, bukan transgender. LGBT maknanya lelaki gagah, bangun tahajud. Kita semua kena LGBT. Terkejut pula apa? Ustaz ni suruh jadi LGBT pula. Kena jadi lelaki yang gagah, iaitu lelaki gagah yang bangun tahajud. Lepas tu ada satu lagi, LGBT. Kita kena jadi LGBT. Lelaki gagah, bini takut. Itu baru lelaki gagah, bini takut. Ustaz, saya bukannya takut bini. Bukan bini tak takutkan saya, tapi bini saya menakutkan. Kan? Itu maknanya lelaki lemah, bukan lelaki gagah. Baiklah, macam nak sambung lagi je, tak berhenti pula. Sekadar itu saja. Minta ampun, minta maaf. Terima kasih banyak kepada pihak madrasah ni kerana sudi jemput saya. Terima kasih Ustaz Sudin. Kita doakan semoga madrasah ini akan terus maju jaya, berkembang. Kemudian akan kita kata mendapat keberkatan lah. Kan? Keberkatan bertambah lagi, bertambah besar lagi. Lepas ini bertambah ramai lagi pelajar-pelajarnya. Bertambah lagi, macam-macam bertambahlah, kan? Jangan doakan bertambah yang lain, sudahlah. Itu pun boleh juga. Tapi Ustaz Sudin akan mengerjakan umrah dan pergi Mesir. Saya rasa cemburu. Kita semua rasa cemburu lah. Sebab beliau pergi ke tempat yang baik. Jadi kerana kita cemburu, kita minta supaya beliau doakan kita dekat sini.
Kan? Saya dulu masa PKP jual oren Mesir. Jual oren Mesir. Macam nak sambung pula lagi. Kan? Tapi ada kawan saya kata apa? Lepas PKP, yuk, buah limau ada tak? Bila masa aku jual limau? Aku jual buah oren. Alah, yang kau jual dulu masa PKP tu, buah limau Fir'aun. Limau Fir'aun pula dia cakap. Saya kata aku jual oren Mesir, bukan limau Fir'aun. Lama lah tu. Oren tu Fir'aun yang makan. Gitu. Kan? Saya jual buah oren Mesir. Saja nak cerita dekat ibu-ibu kan. Kenapa saya jual buah oren Mesir? Buah oren terbaik dunia. Rupanya daripada Mesir. Rasa dia lemak, manis dan tak ada biji. Kalau orang yang biasa mengaji di Mesir, mereka panggil nama buah oren tu Abu Surrah. Abu Surrah maksudnya bapa pusat. Kan? Patutlah saya tengok pakcik-pakcik, makcik-makcik kalau beli buah oren, saya jual, dia akan belik. Belik. Saya pun tanya, makcik, belik apa tu makcik? Belik apa tu pakcik? Buah oren sama je. Makcik nak tengok pusat. Kenapa nak tengok pusat? Sebab kalau pusat besar, manis. Itu dia punya betul. Nak beli buah oren, kalau pusat dia besar, manis. Saya pun tanya, makcik kalau nak tengok orang manis tak manis? Tengok pusat. Jadi tuan-tuan balik ni tengok pusat masing-masing. Kalau besar, maknanya manis. Siapa pusat dia kecil, timbul pula tu. Tak berapa nak manis. Pahit. Baik, jadi tuan-tuan ya. Terima kasih banyak. Dan untuk akhirnya, saya minta buat iklan sikit. Saya ada bawa oleh-oleh daripada Perak. Mungkin dekat sini pun ada. Tapi yang ni Peraknya lain. Ya? Saya ada bawa keripik ubi masin. Dengan pedas pun ada sikit. Ubi masin ni yang unik dia sagat. Dia bukan pakai mesin. Kalau ibu-ibu tengok kan dia panjang-panjang, nipis. Lepas tu rasa dia memang terbaik lah. Kalau orang kata masuk dalam mulut tu cayur dalam mulut tu. Ibaratnya tu, punya sedapnya. Kan? Lepas tu apa dia? Keripik ubi ni yang paling sedap apa dia? Yang paling sedap yang saya bagi makan free tu. Dia yang paling sedap. Ramai cakap macam tu. Ustaz, yang ni sedap lah. Kita bagi tester kan. Siapa-siapa nak beli boleh rasa. Rupanya dia kata yang ini sedap lah Ustaz. Yang free. Jadi ayah ibu nanti boleh try yang tester tu. Makanlah banyak mana pun tak apa. Lepas tu saya ada bawa pekasam. Orang Melaka ni tahu dia makan pekasam. Pekasam ikan patin. Mak saya buat. Kemudian saya ada bawa jamu. Jamu ni pun mak saya buat juga. Ada seorang pakcik tu kata jamu yang bulat-bulat ke? Itu bukan. Itu namanya makjun macam tek kambing tu. Ini jamu ni dia cair. Kunyit, halia, temulawak, sirih, kayu manis, cengkeh ke cengkur ke apa entah. Campur, blend, tapih, jadilah jamu. Siapa makan jamu memang bertenaga. Kan? Ayah saya bukan kencing manis, apa tu? Prostat. Tak boleh kencing. Bengkak pula. Raya pertama kami raya dekat hospital. Sebab ayah kata, aduh, sakit. Apa ayah pagi-pagi raya sakit ni. Aku tak boleh kencing. Raya pertama kami raya kat hospital. Balik daripada hospital, mak saya buat jamu, ayah saya minum jamu. Lepas itu, ayah saya sekarang ni dah kuat kencing dah. Kuat kencing ke kencing kuat? Yang mana satu tak tahulah. Kencing kuat. Tapi bukan kaki kencing lah, kuat kencing. Ataupun kencing kuat. Sekarang ni kencing dia laweh. Kencing dia laweh. Dereh pula kencing. Melekuk pula sekarang ni. Nah, ceritanya semenjak minum jamu. Elok rupanya jamu ni. Ya, orang yang ada apa-apa penyakit lah. Sebenarnya elok minum jamu, boleh cuba. Kemudian apa lagi banyak sangat pula. Minyak wangi ada. Sambal tempe. Sambal goreng tempe. Ini makanan orang Jawa. Tapi orang Melayu kita pun suka makan juga. Dia rangut-rangut macam cakar ayam tu kan. Tapi dia sebenarnya tempe, ubi yang dipotong-potong halus. Sedap makan ya. Adik-adik kalau tak cukup duit, boleh pinjam dekat Ustaz Sudin ya. Ataupun boleh minta pakcik-pakcik, makcik-makcik belanja Okey, itu saja sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.